Kerana makhluk-makhluk gaib seumpama ini, maklumat yang kita dapat daripada sumber-sumber seperti boleh jadi daripada pengalaman tertentu, cakap-cakap tertentu, petua-petua tertentu, cerita-cerita orang tua tertentu, itu tak tahu betul atau tidak. Dan unfortunately memang most of that kita tak boleh nak beriman atau percaya sangat pasal benda gaib. Tapi kalau Quran dah hadis Nabi, 100% confirm. Kerana itu wahyu. Benda gaib kalau wahyu jelas. Ada sahabat juga boleh lihat syaitan. Syaitan ni jin lah. Jin yang jahat, syaitan lah. Dan kisah ni amat maklum sekali bila tuan-tuan belajar. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, di mana Abu Hurairah dia tangkap syaitan pergi curi zakat sama ke gandum ke begitulah. Jadi adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Lepas tu majoriti ulama kata makhluk gaib ni, malaikat-malaikat lah ya, ni jin, syaitan, dia boleh saja dilihat oleh manusia jika dia bertukar kepada bentuk yang manusia ni lah. Abu Hurairah bukti. Di mana dia kata pada hari Nabi mewakilkan aku untuk jaga harta zakat. Wakalani Rasulullah bihifzi mali zakatin. Nabi suruh aku jaga harta zakat. Tiba-tiba dia kata aku nampak ada seorang lelaki malam tu. Ra'aitu rajulan yahsu minat ta'am. Oh, dia pergi curi makanan situ. Fa akhastuhu wa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah. Aku pun pegang dia, aku cakap aku akan report kat Nabi. Mu curi harta awam ni, mana boleh? Harta zakat kan? Lepas tu dia kata inni muhtajun wa alayya ayalun wa ana fi hajatin syadidah khallini ataupun khalli anni. Dia kata Allah, aku sekarang ada hajat, aku ni ada keluarga dan aku betul-betul perlu makanan ni untuk keluarga aku, lepaslah aku. Abu Hurairah ni kesian lah, lepaslah dia. Fa khallaitu anhu, aku lepaskan dia. Tiba-tiba pagi esok Nabi tanya Abu Hurairah, Nabi tahu. Nabi kata ma fa'ala bika asiruka al-laila ya Abu Hurairah. Malam tadi kamu ada tahan orang, apa dia cakap? Apa dia buat? Abu Hurairah pun ceritalah begini. Nabi kata kazabaka, sayang nipu tu. Mu tengok malam ni, yang mari lagi tu. Mari betul. Dan Abu Hurairah melakukan perkara yang sama. Aku akan bawa benda ni pada Nabi. Dia pun cerita benda yang sama. Tolonglah aku orang susah macam tu. Syaitan ni kuat menipu tuan. Cidik dia. Saya tanya tuan, orang Melayu kalau nak halau hantu, halau setan apa semua kan, dia suka guna garam kan? Betul tak? Tabur garam. Saya tanya tuan, apa bukti yang setan, jin, iblis takut kat garam? Apa bukti? Badan kita ni ada unsur garam. Perlu kita masin tak? Korek telinga, tengok mulut, masin tak? Badan kita memang ada garam. Tuan-tuan kalau tak ada garam dalam badan, tuan-tuan mati. Kerana garamlah yang kontrol air dalam badan manusia. Saya tak tahulah in detail dari sudut sains, tapi yang kita tahu dari sudut kesihatan macam tu. Macam mana syaitan boleh masuk dalam badan manusia kalau dia takutkan garam atau tersakiti atau terkesan dengannya? Sedangkan manusia ada garam. Nabi kata asyaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan ni dalam tubuh manusia dia boleh berlari-lari hanya dalam laluan darah manusia. Macam mana pula kata syaitan takut kat garam tu? Nabi sebut dalam Sahih Muslim, arsyus syaitan alal bahri yab'asu saraya a'zamuhum fitnah linnasi a'zamuhum manzilatan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Syaitan ni tuan-tuan, syaitan ni jin lah. Syaitan ni dia bangsa jin. Macam Melayu, manusia lah. Manusia ada banyak bangsa. Ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Syaitan pun sama, jin pun sama juga. Jin tu nama makhluk. Dia ada bangsa-bangsa dia juga. Salah satu dia syaitan tu lah. Dia, Allah Ta'ala kata syaitan daripada jin. Jadi sifat dia sama. Bahkan sebagai ulama kata syaitan tu adalah jin yang jahat. Dia jin tapi jin yang jahat. Maradatul jin namanya. Nabi kata syaitan ni istana dia dalam laut.
Macam mana kalau syaitan takut kat garam, dia boleh buat istana dalam laut? Sebab tu ulama kita antara Ibnu Jibrin, antara Ibnu Usaimin, bila dia tanya halil milhi ta'assurun bisyaitan, adakah garam ini memberi kesan pada jin atau syaitan? Dia kata la dalilu lahu minasyar'i. Tidak ada dalil daripada syarak. Memang tak ada, bahkan bercanggah. Betul tak? Ini tipu syaitan hidup. Tapi tak apalah, petua orang tua kan. Macam Ibnu Jibrin dia kata tak apalah, boleh guna garam tu, tapi tak tahu sama ada dia memberi kesan atau tidak. Ada dia nipu je. Syaitan ni cerdik kan, dia bodoh, dia bijak tuan. Nabi ajar iqra'u al-Quran, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfur minal baitil ladzi yuqra' fihi suratul Baqarah. Bacalah Quran, jangan jadikan rumahmu seumpama kubur, dan syaitan akan keluar daripada rumah yang dibaca pada surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, nak jauhkan syaitan daripada rumah kita atau apa-apa tempat lah kan, tuan-tuan baca Quran, khusus Al-Baqarah, baca. Takkan Nabi cakap tuan-tuan tak percaya, bomoh cakap atau ustaz rawatan hak tu tuan-tuan percaya. Apa, mari tabu-tabu tu tabu garam dah, syaitan tak ada lah. Dia ni elakkan kita dia baca Al-Baqarah tu, cerdik dia ni. Kalau tak licik tu bukan syaitan lah. Sebab itu Wahid Salam Bali dia kata dalam buku dia tu, masalah utama kita ni dalam hal ini ialah kejahilan. Bila kita jahil, madkhulun min madakhilis syaitan. Syaitan boleh saja menipu kita dalam banyak hal. Jahil saja. Dia seorang ulama dan pada masa sama dia perawat penyakit-penyakit mistik di Mesir. Dia antara orang kuat berpegang dengan Quran dan hadis serta sunnah Rasulullah SAW. Dia ada dua buku yang best kita baca dalam bab jin, syaitan dan iblis, dan sihir juga. Dan saya baca kedua-dua buku itu. Ya, dia tak lari daripada Quran dan hadis Nabi, baik dari sudut kepercayaan dan amalan juga, yang agak tak sama lah dengan sebahagian. Ya. Bahasa Melayu pun ada jual buku tu. Betul, kalau nak dapat pengetahuan lah, ya, dan ilmu yang betul berkenaan dengan alam ghaib, syaitan, iblis, jin, hatta dari sudut rawatan-rawatan seumpama ini, tuan-tuan beli buku tu, Wahid Salam Bali. Ada cetakan Melayu dan dijual di Shopee tak silap saya. Tuan-tuan boleh beli saja dan tuan-tuan baca. Ya. Dua buku tu saya tak tahulah yang sihir tu ada Melayu atau tidak, tapi yang Wiqayatul Insan minal jinni wasyaitan, pelindungan manusia daripada jin dan syaitan, itu ada dalam bahasa Melayu. Boleh cek kat Shopee. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu dalam 400 muka surat, dia kurang begitu. Dan saya ingat itu buku yang terbaik dalam market. Kerana makhluk-makhluk gaib seumpama ini, maklumat yang kita dapat daripada sumber-sumber seperti boleh jadi daripada pengalaman tertentu, cakap-cakap tertentu, petua-petua tertentu, cerita-cerita orang tu tertentu, itu tak tahu betul atau tidak. Dan unfortunately memang most of that kita tak boleh nak beriman atau percaya sangat pasal benda gaib. Tapi kalau Quran dan hadis Nabi 100% confirm. Kerana itu wahyu. Benda gaib kalau wahyu jelas, ya. Jadi 3 kali tuan berlaku begitu. Ujung sekali tuan dia nak bawa juga pada Nabi. Dah 3 kali kena tipu. Mana boleh tahan? Tak? Dia kata pada Abu Hurairah, da'ni u'allimka syai'an nafa'akallahu bihi. Lepaskanlah aku akan ajar kamu satu perkara, ya Allah Ta'ala akan beri manfaat kepadamu. Abu Hurairah kata apa benda? Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi hatta takhtimaha fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafizun fala yaqrabuka syaitanu hatta tusbih. Ya. Bila kamu pergi ke tempat tidurmu, yang ni kamu nak tidur kan, kamu bacalah ayat kursi. Nescaya akan ada penjaga daripada Allah yang akan menjaga kamu sampai pagi. Dan tidak ada syaitan, iblis, jin yang akan dapat mengganggumu sampai keesokan harinya. Dia ajar Abu Hurairah benda tu. Jangan ingat
Depa tak berilmu entah dia boleh hajar Abu Hurairah tu. Jadi Abu Hurairahnya esok ni bagi tolak Nabi. Apa jawab Nabi? Sadaqaka wa huwa kazub. Ta'lam man khatabaka munzu salas layal. Faqala zaka syaitan. Nabi kata pada Abu Hurairah, dia telah bercakap benar walaupun dia adalah seorang yang amat-amat berdusta. Kamu tahu tak kamu cakap siapa malam tadi ataupun 3 malam yang sebelum ni? Mereka kata tak. Zaka syaitan. Nabi kata itulah syaitan. Ya. Sebab itu antara sunnah sebelum tidur ialah kita membaca ayatul kursi di samping set-set zikir yang lain. Ya. Di mana ia satu bentuk perlindungan daripada kejahatan-kejahatan yang berlaku, bukan hanya yang bersabit dengan yang gaib ni lah, ya, jin, iblis, syaitan dan seumpamanya, dan kita berharap kejahatan-kejahatan yang bersifat luaran juga, fizikal juga, ya. Dan para ulama juga mengatakan bahawa ayat kursi ni bukan hanya tertentu kepada tidur, walaupun ada sunnahnya khususnya masa tidur lah, tapi dengan sebab ayat ni dalam kes ni dapat dijadikan orang kata perlindungan lah kepada kita. Mereka menggalakkan kita juga pada membacanya pada waktu-waktu yang lain, every time, everywhere, untuk mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, antara pendinding yang paling ampuh. Bukan yang mistik-mistik sajalah, daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Sesuailah tuan-tuan dengan nama ataupun status ayat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rasul, itulah Sayyid Ayat Quran, penghulu ayat Quran. Ya. Jadi tuan-tuan kena banyakkan baca ayat kursi, insya-Allah. Ada orang ajar baca ayat kursi sekali tu hembuh depan. Sekali hembuh kanan, sekali hembuh kiri. Sekali hembuh depan, depan belakang kanan kiri. Hembuh atas pula, hembuh bawah pula. Waktu hembuh keliling, 7 kali hembuh dia kata. Tak payah hembus. Nabi ajar baca saja. Baca saja. Ya. Yang jaga kita Allah. Ini hanya satu bentuk bacaan untuk kita bermunajat, minta dengan Allah. Jaga Allah. Jangan nak bila kita hembus ayat kursi duduk depan. Hembus kanan, ayat kursi duduk kanan. Tak ada lah. Ya. Tidak. Ya. Kita baca saja sebanyak-banyaknya, insya-Allah tak ada, di samping yang lain lah, ya.